Pertahanan dan pembukaan wilayah, hubungan luar, naungan melalui pembayaran jizyah pada zaman Khulafa' ar-Rashidin dan Khalifah Bani Umayyah. Apakah itu jizyah? Jizyah merupakan cukai politik yang dikenakan kepada kafir zimmi. Kafir zimmi pula bermaksud golongan bukan Islam yang menetap di negara Islam. Selain itu, jizyah turut merupakan ufti yang dibayar oleh individu atau negara bukan Islam kepada kerajaan Islam. Jizyah dibayar secara tahunan, bersesuaian dengan pangkat dan kemampuan individu berkenaan. Ini bermaksud semakin berkaya individu berkenaan, semakin tinggi kadar jizyah yang perlu dibayar. Jizyah adalah satu bentuk balasan atas perlindungan harta dan nyawa yang diberikan oleh kerajaan Islam. Individu bukan Islam yang membayar jizyah akan diberi hak yang sama dengan orang Islam. Mereka juga akan diberikan hak kebebasan untuk beragama, telah merupakan satu simbol negara takluk kerajaan Islam. Jadi, mari kita lihat syarat pembayar jizyah. Yang pertama, individu mestilah sihat tubuh badan. Yang kedua, tiada kecacatan pada fizikalnya. Yang ketiga, individu telah akil balik. Yang keempat, waras akal fikiran. Yang kelima, individu adalah lelaki yang merdeka dan bukannya seorang hamba. Yang keenam, tiada penderitaan penyakit yang berpanjangan, contohnya strok, kencing manis atau AIDS. Oleh kerana itu, orang tua dan fakir miskin tidak perlu membayar jizyah. Tahukah anda bahawa jizyah dibahagikan kepada dua, iaitu jizyah secara baik dan jizyah secara paksaan. Jizyah secara baik dibayar atas kerelaan dan persetujuan antara individu bukan Islam dan pemerintah Islam. Jizyah secara paksaan pula, pemerintah akan menentukan kadar jizyah yang perlu dibayar. Jika individu atau negara bukan Islam enggan membayar, mereka diberikan peluang untuk memilih sama ada ingin memasuki Islam atau diserang oleh kerajaan Islam. Ini kerana pada ketika itu, ekspedisi perluasan kuasa pada zaman Khulafa' ar-Rashidin dan Khalifah Bani Umayyah giat dijalankan. Naungan melalui jizyah pada zaman Khulafa' ar-Rashidin. Pembayaran jizyah pada zaman Khulafa' ar-Rashidin. Jizyah telah dilaksanakan sejak zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Namun, dasar perluasan kuasa yang dilaksanakan oleh Khulafa' ar-Rashidin menjadikan jizyah lebih signifikan pada zaman tersebut. Hubungan diplomatik antara Madinah dan kerajaan lain dibentuk melalui jizyah. Pada zaman Khalifah Abu Bakar, Iraq dan Syria telah diberikan pilihan untuk diserang atau membayar jizyah atau memeluk Islam. Kedua negara tersebut bersetuju untuk membayar 19,000 dirham setahun sebagai jizyah. Melalui jizyah, telah banyak kerajaan menjadi wilayah naungan kerajaan Madinah. Kerajaan Al-Anbar dan Ain Al-Tamar turut menjadi negara naungan pada zaman Khalifah Abu Bakar. Kerajaan ini tumpas kepada Panglima Perang Islam iaitu Khalid Al-Walid. Kerajaan Al-Anbar dan Ain Al-Tamar membayar jizyah kepada Madinah. Pengaruh Madinah semakin kukuh dan syiar Islam tersebar secara meluas pada zaman Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq.
Berikut merupakan kedudukan Syria dan Iraq di dalam peta. Syria dan Iraq terletak di kawasan Timur Tengah. Mereka bersetuju untuk membayar 19,000 dirham kepada kerajaan Khulafa Ar-Rashidin pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq. Sistem jizyah diguna pakai dan dimantapkan pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Khalifah Umar Al-Khattab menugaskan para gubernur untuk bertanggungjawab dalam urusan-urusan pembayaran jizyah oleh wilayah-wilayah taklukan Islam. Sebagai contoh, gubernur bagi wilayah taklukan Islam seperti Baitul Maqdis, Babylon dan Byzantine bertanggungjawab untuk menguruskan hal ehwal pembayaran jizyah oleh wilayah tersebut. Lebih banyak kerajaan yang menjadi wilayah naungan kerajaan Islam Madinah pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab berikutan dasar perluasan kuasa yang dilaksanakan oleh khalifah tersebut. Kebanyakan kerajaan wilayah ini membayar jizyah kepada pemerintah Islam dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan. Antara wilayah tersebut ialah Tripoli, Nabawan dan Khairawan. Pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, wilayah-wilayah tersebut masih kekal sebagai negeri naungan kerajaan Islam Madinah dan hasil pungutan jizyah menambahkan lagi hasil pendapatan negara. Namun, akibat daripada perpecahan dan perang saudara yang tercetus semasa zaman pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Talib, banyak negeri yang asalnya wilayah naungan Islam tidak membayar jizyah dan membebaskan diri daripada menjadi wilayah naungan kerajaan Islam Madinah. Naungan melalui jizyah pada zaman Khalifah Bani Umayyah. Pembayaran jizyah berbeza mengikut khalifah. Para khalifah Bani Umayyah masih lagi mengamalkan sistem jizyah, tetapi konsep dan sistem pelaksanaannya berbeza antara khalifah-khalifah mengikut falsafah masing-masing. Namun, melalui pembayaran jizyah, negeri-negeri tersebut menjadi naungan kerajaan Islam yang berpusat di Damsyik. Pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, jizyah dikenakan ke atas golongan mawali, iaitu orang Islam bukan berketurunan Arab. Jizyah ketika ini ditentang oleh puak Syiah dan Khawarij kerana ia dianggap sebagai suatu bentuk penindasan. Pungutan jizyah pada ketika ini bertujuan untuk membiayai negara naungan Islam. Negara naungan Islam, salah satunya adalah Byzantine, berjanji untuk melindungi keselamatan kerajaan Bani Umayyah. Byzantine turut menambah hasil pendapatan negara. Bayaran jizyah digunakan untuk meluaskan syiar Islam dan menambahkan hasil pendapatan negara. Khalifah Abdul Malik bin Marwan, perubahan dasar pelaksanaan jizyah. Khalifah Abdul Malik bin Marwan telah menggubal dasar jizyah dengan mengenakan kutipan ke atas golongan mawali. Dasar baru ini mendiskriminasi orang Islam bukan Arab. Dasar ini dilaksanakan untuk mengatasi masalah keuangan negara. Secara tidak langsung, beliau ingin mengelakkan orang bukan Islam masuk agama Islam untuk elak bayar jizyah. Hal ini telah mencetuskan kemarahan orang Islam bukan berketurunan Arab. Orang Islam bukan berketurunan Arab telah bersedia untuk menyokong pemberontak iaitu puak Khawarij dan Syiah. Golongan rahib turut dikenakan cukai jizyah buat pertama kali pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sebelum ini, golongan rahib dikecualikan daripada membayar jizyah kerana golongan rahib bergantung kepada sumbangan kebajikan. Pembayaran jizyah secara barangan dihentikan. Hal ini bermakna
Pembayaran dalam bentuk hasil pertanian tidak lagi diterima pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pembayaran jizyah diubah kepada pembayaran mata wang. Oleh kerana itu, ramai daripada golongan petani terjejas akibat perubahan dasar pelaksanaan jizyah ini. Kadar bayaran jizyah dinaikkan sebanyak 4 kali ganda oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pembayaran jizyah pada zaman Khalifah Bani Umayyah. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik telah melakukan penalukan. Beliau menjadikan wilayah yang ditakluk sebagai naungan kerajaan Bani Umayyah. Di samping itu, beliau mengembangkan syiar Islam dalam dasar perluasan kuasa yang dilaksanakan oleh beliau yang merangkumi luas semenanjung tanah Arab seperti di Asia, Afrika dan Eropah. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau telah memansuhkan jizyah ke atas golongan mawali. Beliau menghapuskan dasar diskriminasi terhadap golongan mawali. Beliau juga turut menggalakkan asimilasi menggunakan dasar yang dikenalkan oleh Khalifah Umar Al-Khattab. Beliau tidak melaksanakan aktiviti perluasan kuasa. Oleh yang demikian, tiada kerajaan barunya menjadi kerajaan naungan beliau. Beliau menggalakkan perkahwinan campur antara golongan Arab dan bukan Arab. Kadar bayaran jizyah yang dikenakan kepada individu bukan beragama Islam dan negara bukan Islam dikurangkan pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada zaman Khalifah Yazid bin Abdul Malik, beliau telah mengembalikan dasar diskriminasi terhadap golongan mawali. Golongan mawali dikenakan jizyah kembali. Kadar jizyah meningkat sebanyak 20% pada zaman Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Oleh kerana itu, pada zaman beliau tercetusnya pemberontakan para petani. Kesimpulannya, pembayaran jizyah yang dibayar oleh golongan kafir zimmi dan golongan Malawi dapat digunakan untuk pembangunan negara. Layanan dan hak yang sama dapat diberikan kepada orang bukan Islam dan orang Islam. Syiar Islam juga dapat diperkukuhkan. Banyak kerajaan menjadi wilayah naungan Islam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.